الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ويا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثالث: شروط الزكاة في مآل التجارة. التجارة كما عرفها بعض الفقهاء هي كسب المال ببذل هو مال، ومال التجارة هو ما يعد لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung sikit lagi berkenaan dengan zakat perniagaan. Kita dah melalui dua perbahasan berkenaan dengan tajuk ini. Perbahasan pertama yang berkait dengan dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma'u salafus salih, dan juga qiyas yang jali yang menunjukkan betapa benarnya pandangan jumhur ulama yang mengatakan niaga ini kena zakat kalau cukup segala syarat-syaratnya. Kemudian kita masuk perbahasan yang kedua, itulah perbahasan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah membawa beberapa argumentasi, persoalan-persoalan daripada golongan yang mengatakan perniagaan ini tak kena zakat, khususnya di kalangan zahiri, ulama-ulama zahiri dan juga imamiyah, yang diikuti dengan hujah-hujah menolak pandangan ini, yang akhirnya membawa kepada kuatnya hujah yang mengatakan berniaga kena zakat. Malam ini kita masuk perbahasan yang ketiga, syurutuz zakati fi malit tijarah. Syarat-syarat zakat pada mal, pada harta perniagaan. Setelah kita semua sekali boleh terima berniaga ni kena zakat, maka di sana ada syarat-syarat yang mestilah dipenuhi sehinggalah perniagaan itu diwajibkan ke atasnya zakat. Kata dia, at-tijaratu kama arafaha ba'dul fuqaha hiya kasbul ma'ali bibadlin huwa mal. At-tijarah, perniagaan ini, seperti mana yang didefinisikan oleh setengah ulama-ulama fiqh, hiya kasbul mal, menghasilkan harta, menghasilkan keuntungan, bibadlin huwa mal, dengan cara pertukaran daripada benda yang berbentuk harta juga. Maknanya seseorang itu ada harta, kemudian dia boleh keuntungan daripada harta itu dengan cara jual beli. Wa malut tijarati huwa ma yu'addu li hadzal kasab. Yang dimaksudkan dengan barang dagangan itu ialah sebanyak mana barang yang disiapkan untuk mendapatkan keuntungan ini, an tariqil bai'i wasyara', melalui jalan jual dan beli. Orang yang berniaga dia terlibat dengan jual dan beli, dengan arti dia beli barang untuk dia jual. Ada masa dia, orang yang berniaga ni, sebagai pembeli, dan ada masa dia sebagai penjual. Barang yang dia beli ni dipanggil modal,
kemudian perolehan yang dia boleh setelah dia jual barang yang dibeli itu dipanggil keuntungan. Rajin-rajin dia beli barang yang sudah siap, kemudian dia jual, ambil apa, tolak koh dia, akak untung sikit, dia pun jual. Rajin-rajin dia jual, dia beli barang yang belum diproses, dia kena proses. Kemudian capur modal, capur dengan mengupah dia proses, kepandaian dia, capur dengan untung, dia pun jual pula. Maka begitulah yang dipanggil sebagai perniagaan. Apa sahaja yang ada makna ini, maka ini dipanggil meniaga. Kadang-kadang pula yang dia meniaga tu bukan barang, servis, perkhidmatan. Seperti guru, seperti doktor, seperti tok bidan, seperti yang lagi, benda-benda yang bersifat services, perkhidmatan. Ya, kemudiannya daripada perkhidmatan ini yang juga dikenali sebagai perniagaan, kerana perkhidmatan itu ialah harta yang ada pada dia, kepandaian yang ada pada dia, dia jual benda ini, harta yang berbentuk maknawi, kemudian dia dapat keuntungan, maka ini berniaga juga. Wa'arafahu ba'duhum biqawlih, dan setengah daripada ulama pula mendefinisikan berniaga ini, huwa ma yu'addu lil bai'i wasyara' li ajli ar-ribh. Apa sahaja yang disiap sediakan oleh seseorang untuk dijual dan dibeli kerana untuk mendapat keuntungan. Apa saja yang dia beli dengan tujuan untuk dia jual supaya dia boleh untung, maka ini berniaga. Falaisa kullu ma yashtarihi al-insanu min asya'i wa amti'atin wa 'urudi yakunu malun tijarah. Dipahami daripada maksud definisi ini, maka tidaklah semua apa yang dibeli oleh seseorang itu daripada barang-barang dan perkakas serta barang-barang yang biasanya dijual menjadi barang perniagaan. Faqad yashtari thiyaban li labsih, ada orang beli baju untuk pakai ke dia, maka ini bukan berniaga. Ini bukan jenis beli barang untuk berniaga, beli barang untuk pakai ke dia. Beli sama-sama beli, orang yang jual baju pun beli baju, orang yang pakai baju pun beli baju. Ada orang beli baju nak pakai ke dia, maka ni bukan berniaga. Ada orang beli baju nak berniaga, maka ni orang berniaga. Rajin-rajin orang nak beli baju nak pakai ke dia lebih banyak daripada orang yang beli kain baju untuk berniaga. Contohnya orang berniaga, apa benda nama ni, baju-baju hot sekarang pilih-pilih ni, bandar pilih. Beli 2 lah, 3 lah, bukan beli banyak pun. Dan atas-atas selah tu kadang-kadang 300-400 lah boleh jual. Maka 2-3 lah dia beli dengan tujuan untuk dia jual. Seorang lagi ni beli baju baru, beli untuk pakai ke dia, ke raya. 10 lah baju beli. Maka tak dikira dari sudut banyak dan sikit yang dibeli. Yang dikira tujuan apa yang dibeli. Tiap-tiap orang beli barang dengan tujuan untuk jual, maka ni orang ni berniaga. Wala banyak, wala sikit. Tiap-tiap orang beli barang dengan tujuan untuk pakai ke dia, maka ni bukan berniaga. Wala banyak, wala sikit. Au asasan li baiti, ada orang beli perkakas rumah untuk pakai di rumah dia. Au dabbatan au sayyaratan li rukubi, ada orang beli kereta. Beli binatang-binatang tunggangan, kuda dan seumpamanya untuk dia naik ke dia sendiri. Fala yusamma syai'un min dhalika ardu tijarah. Maka semua barang yang dia beli saat ni, bila dia beli dengan niat untuk pakai ke dia, maka orang tak panggil barang ni urud at-tijarah, barang dagangan. Tak dipanggil bal ardu khuniyah, bahkan dipanggil dengan nama lain barang khuniyah, barang untuk pemilikan dia sendiri, barang untuk dia pakai ke diri dia sendiri. Ini penting supaya kita memahami, sebab kita sedang bercakap tentang zakat perniagaan. Maka apakah dia berniaga? Kata berniaga ni bila mau beli barang, tak dipanggil berniaga lagi. Beli barang dengan tujuan untuk jual, ini baru berniaga. Baru terlibat dengan zakat. Bi khilafi ma law syara syai'an min dhalika bi qasdi bai'ihi wal ribh min. Dan ini berbeza dengan orang yang beli barang, beli sesuatu dengan niatnya untuk menjualnya dan mendapat keuntungan daripadanya. Ini tak sama. Dan ini penting juga, sebab ada orang dia beli barang nak pakai ke dia, cumanya dia niatlah hati dia, kalau barang ni kalau orang tahu kena harga, hang berjual barang ni. Maka ini sebenarnya tak berniaga, bukan berniaga.
Kerana dia beli nak pakai ke dia. Cuma dia kata kalau kena harga, hamba jual. Sebab kita faham, orang yang beli barang dengan niat nak meniaga, ini terlibat dengan zakat. Orang beli barang dengan niat nak pakai ke dia, cuma dia kata kalau kena harga, hamba jual. Orang ni bukan orang meniaga. Tak kena dengan zakat. Nanti kita akan sebut insya-Allah. Kalau kena pun nantinya akan disebut masa dia jual. Fali'adalu litijarati yatadammanu unsurain, maka oleh kerana itu sebanyak mana persiapan untuk meniaga ini, satu benda yang dipanggil meniaga ini ada padanya dua unsur. Tidak ada dua unsur ini, tak cukup dua unsur ini, dua elemen ini, maka tak dipanggil meniaga. Amalan wa niyatan. Pertama, khija meniaga, kita orang panggil berjual. Yang keduanya niat masa dia beli barang tu. Maka sebab dia masa dia beli barang tu niat hanya untuk meniaga, maka dia akan meniaga. Kemudian bila mana dia jual sungguh barang perniagaan dia tu, maka dia dikira meniaga. Fal amalu huwal bai' wasyara'. Jadi maksudkan dengan khija buat itu ialah menjual dan membeli. Wan niyyatu hiya qasdur ribh, dan niat ialah tujuan menjual dan membeli itu untuk mendapat keuntungan daripadanya, dan dia orang meniaga. Sebab tu ada orang cakap, dia kata kalau kita beli barang RM1 jual 90 sen, ini meniaga Nabi pada khotok dia. Ini menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni orang pandai meniaga, orang cerdik meniaga. Sampai Siti Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin buat mudarabah dengan Nabi SAW, dapat untung yang banyak. Kalau beli barang RM1 jual 90 sen, nak untung bila? Ini buat tipu atas Nabi. Ini orang beli ni customer. Customer nak murah, nak apa semua sekali, maka dia buat tarik ke Nabi. Dia buat tarik ke Nabi. Ada Cina seorang, baru seminggu dua ni, saya beli barang dengan dia. Saya kata murah sikit barang ni, nak bagi ke orang miskin ni, bukan nak pakai sendiri. Patipah buat orang ni. Dia kata orang kalau nak beli barang untuk nak sedekah ke orang tak tahu, dia kata kurang pahala. Dia ajar kita pula. Saya kata mazhab kita tak sama, mazhabmu lain, aku mazhab lain. Dia kata ya juga dapat aku kurang sikit, lebih kurang. Mazhab tak sama. Dia pula ajar kita pahala dosa. Nampak mana? Fala yakfi fi tijarati ahadul unsurain duna al-akhar. Maka tidak dikira sesuatu itu meniaga jika sekiranya tidak ada salah satu daripada dua unsur ini. Kalau ada niat saja nak meniaga, tapi barangnya tak ada, maka tak kira meniaga. Kalau ada barang saja tapi tak niat untuk meniaga, maka tak dikira meniaga. Meniaga mesti berlaku dengan ada barang yang kita nak meniaga untuk tujuan untung, dan ada niat untuk kita meniagakan dia. Kena ada dua perkara baru cukup dia menjadi perniagaan yang kemudiannya berkait dengan zakat perniagaan. La yakfi mujarradun niyyati war-raghbati fi ar-ribhi duna mumarasati tijarati bil fi'li. Tidak memadai dengan sekadar berniat dan nak mendapat untung, tetapi tidak melaksanakan aktiviti perniagaan itu sungguh-sungguh. Sekadar bayang je, sekadar kaya je, tapi barangnya tak ada, meneganya tak ada, maka ni orang tak panggil menega. Ni orang panggil mak jeneng ke apa, wallahu alam. Wa la yakfi al-mumarasah bi ghairi niyyati wal qasdi. Dan tidak cukup juga dengan melaksanakan aktiviti menega tetapi tidak ada niat dan qasad untuk menega. Kerana dia bukan orang menega. Bukan orang menega. Baik, diberi contoh supaya kita lebih faham lagi. Walau ishtara syai'an lil quniyati kasayyaratin liyarkabaha. Contohnya, satu orang beli sesuatu untuk dijadikan hak milik dia, pakai ke dia. Misalnya di Bubur sini kereta. Dibeli kereta seputih, tujuannya untuk pakai ke dia. Nawiyan, kemudian dia berniatlah hati dia, annahu in wajada ribahan ba'aha. Kalau sekiranya ada orang nak beli, boleh hutang, dia akan jual. Tapi asalnya nak beli untuk pakai ke dia kereta. Tapi biasanya mungkin Dr. Qardawi sendiri yang tulis contoh ni, dia agak tidak mahal untuk guru. Kereta ni kalau beli mampu biti sama, jarang orang beli kereta jual untung, biasa jual mampu. Kita ambil contoh lain lah, kita beri contoh. Tapi untuk guru kita tak apalah, dia
Dia beri contoh tu kena dah. Cuma kalau kita pergi ke alam realitinya, kalau masuk kan boleh jadi kereta antik, boleh jadi. Boleh jadi kereta antik. Kalau kereta hak sungguh ni memang mampu biti, jatuh harga. Misalnya dia beli tanah sekeping. Beli ni nak bakar ke dia? Tanah ni nak buat rumah, misalnya kata. Tanah ni nak buat kebun, tanah ni nak buat benda weh. Ikut dia lah. Nak berkedai, nak sebagainya. Nak bakar ke dia. Cuma dia kata, tapi kalau kena, ada orang tawar kena harga, hamba jual weh. Contoh begitu. Lam yu'addu dhalika malun tijarah. Maka dikala itu, harta yang dibeli itu tidak dikira barang perniagaan. Tak kena zakat. Tak kena zakat. Kereta tu tak kena zakat. Apa benda nama ni, pasu bunga yang dia beli. Kemudian dia kata kalau kena harga dia nak jual. Dia nak beli pakai ke dia. Tapi kalau kena ada orang nak beli, dia akan jual. Tak dikira ni barang meniaga. Ni bukan barang meniaga. Bikhilafi, berbeza dengan ma law kana yashtari sayyarat liyutajira fiha wa yarbaha minha. Berbeza dengan satu orang yang beli beberapa buah kereta. Dengan niatnya untuk dia jual kereta ni. Beli kereta dengan niat untuk dia jual. Bukan nak pakai. Niat asalnya beli kereta untuk jual. فَإِذَا رَكِبَ سَيَّارَةً مِنْهَا. Kemudian dia beli kereta 5 butir. Hak sutir tu dibakar ke dia. 5 dia beli dengan tujuan untuk jual. Cuma sementara nak tu orang beli, sutir dia bakar ke dia. وَاسْتَعْمَلَهَا لِنَفْسِهِ. Dia bakar ke dia. Hatta yajid ar-ribha al-matluba fiha fayabi'uha. Sehinggalah bulan-bulan dia pakai, bila ada pembeli yang kena dengan harga dia boleh untung, dia pun jual. Fa inna isti'malaha la yukhrijuha 'an at-tijarah. Gunanya dia terhadap salah sebuah di antara kereta itu tidak mengeluarkan status kereta itu daripada menjadi barang perniagaan. Idzil ibratu fi niyyah huwa al-aslu. Kerana yang dia ambil kira meniaga tak meniaga, niat masa mula-mula beli hari itu. Tu tempat dia ambil kira. Apa berlaku tengah-tengah tu tak dikira. Mula-mula dia membeli hari itu, benda tujuan dia. Hamba beli dengan tujuan nak jual. Ini barang meniaga. Bila barang meniaga, cukup haulnya, cukup nisabnya, cukup syarat-syaratnya, maka kena kira, kena zakat. Walaupun dia menggunakan salah satu di antaranya. Kerana niat asalnya untuk jual. Tapi kalau sekiranya dia membeli satu barang, tujuan nak pakai demo. Bulan-bulan punya demo rakyat, kalau kena harga, hamba jual barang ni, kalau kena dengan harga. Maka berapa tahun pun duduk dengan awak barang ni, tak kena zakat sekali habuk pun. Sehinggalah kena tak kena zakat hari jual. Hari jual tu boleh hutang piti stokor. Tengok, nisab dan seumpamanya, baru kena. Dikira malul mustafad. Buang perolehan yang diboleh dengan stokor. Perolehan yang diboleh dengan apa orang panggil, dengan tuah lah, panggil tuah, dengan tuah. Fama kana al-aslu fihi al-iqtina'u wal-isti'mal. Fama kana al-aslu fihi al-iqtina' wal-isti'mal al-shakhsi lam yaj'aluhu lit-tijarati mujarrad raghbatihi fil bai'i idza wajada ribahan. Maka oleh itu dipahami di sini, mana-mana yang niat asal semasa membelinya untuk dimiliki dan untuk digunakan sendiri, maka tidaklah menjadikan dia satu bentuk perniagaan sekadar dia berniat untuk menjualnya jika sekiranya ada keuntungan orang tawar kena dengan harganya. Wa ma kana al-aslu fihi al-ittijar wal bai'. Dan apa saja barang-barang yang asal semasa membelinya dengan tujuan untuk meniaga, dengan tujuan untuk jual balik, dengan tujuan untuk dapat untung, lam yukhrijuhu 'anit tijarati turu isti'malih. Tidak sekali-kali mengeluarkan dia daripada statusnya sebagai satu perniagaan dan barang perniagaan di sebalik penggunaan itu. Ini kena faham balik benda ini baik. Sebab tu sahabat dia beli barang dengan tujuan untuk dia jual, maka itulah barang dagangan. Dan bila mana berlalunya haul setahun, maka kena start dah kira-kira berapa zakat yang perlu dikeluarkan. Baik. Dan cara kiranya nanti kita akan ajar insya-Allah. Amma idza nawa tahwil 'ard tijari muayyan ila isti'malihi syakhsi. Lagu mana pula satu orang dia beli barang dengan tujuan untuk dia jual. Umpamanya dia beli kereta 10 butir, tujuan beli untuk jual.
Dibeli motor 5 butir, tujuannya untuk jual. Ataupun beli tanah 5 luk, tujuannya untuk dijual balik. Kemudian tiba-tiba dia berasa nak pakai ke dia rasa. Dia kata, tak jadi weh nak jual belaka, weh nak pakai sendiri sutir kereta. Nak pakai sendiri sutir motor, nak pakai sendiri seluk tanah. Hak asal-asal masa beli itu untuk meniaga. Fatakfi hadhihi niyyah 'inda jumhuril fuqaha li ikhrajihi min mali tijarah. Cukup sekadar niat itu saja mengeluarkan terus dia daripada statusnya menjadi barang perniagaan. Sekadar niat je. Maknanya hamba beli tanah ni 5 luk. Tak payah buat macam niat semayang, usolli apa semua sekali, tak payah, Allah Ta'ala tahu. Beli tanah ni 5 luk, tujuan untuk jual. Pakai sendiri rasa weh. Pakai sendiri tu dengan makna nak beri kanak ke, tak kira lah, pakai sendiri dengan tujuan bukan lagi barang berniaga, bukan lagi bermotif keuntungan. Maka dikali itu yang dikira zakat ialah pak lagi yang baki daripada tanah itu, pak lagi yang baki daripada kereta tu, pak lagi baki daripada motor ataupun seumpamanya. Hak tu tak kira dah, tak masuk senarai dah. Kerana dia beli dah jadi untuk kuniyah, untuk pemilikan penggunaan dia sendiri. Wa syarrata ba'duhum huna syartan akhar. Bila sudah tentu dah mau beli satu barang dengan tujuan untuk mau jual barang itu, kemudian barang tu dikira barang meniaga dan tentunya barang tu kena zakat. Di sana ada ulama bagi harta yang seperti ini, mereka mensyaratkan dengan satu syarat tambahan yang lain. Baik, begini. Sekarang ni saya beli tanah ni dengan tujuan contohnya untuk saya jual balik. Maka jadilah tanah ni barang meniaga dan kerja buat saya dikira orang meniaga tanah. Maka start daripada hari saya beli itu, bila berlalu tempoh 1 tahun, saya kena nilai tanah ini dan kena keluar zakat. Cuma ada satu syarat yang lain. Wa huwa adamu qiyamil mani' al-muaddi ila ath-thina. Mestilah ketika mana diperkirakan tanah itu untuk dikeluarkan zakat, tidak berlakunya satu halangan yang membawa kepada athina. Athina inilah duplikasi, doubleness. Kena zakat 2 kali adalah satu barang yang sama. Dalam zakat thina ini, sebutlah hadis yang sahih, tidak ada 2 kali zakat bagi harta yang sama pada tahun yang sama. Tak ada. Tak ada. Sebagai contoh, kita kerja gaji 10,000 sebulan. Ada sini orang gaji 10,000 sebulan. Sikit lah tu. Biasa orang sini belah-belah ribu sebulan gaji. 10,000 sebulan. Kemudian dia nak keluarkan zakat pendapatan 10,000, maknanya lebih kurang 120,000 setahun. Kita pun tolak hutang, tolak ajak-ajak apa semua sekali, lebih kurang lagi ni. Katakanlah ada baki lagi daripada 120,000 itu, contohnya 60,000 misalan, separuh misalan. Kita pun keluar 2.5% daripada 60,000 itu. 2.5% daripada 60,000 itu lebih kurang berapa ribu? Lebih kurang 1,000 lebih begitu. Walau 1,500 lah. Maka 60,000 zakat sikit je, bukan banyak pun. Orang nak kira zakat takut macam zakat nak ambil serma. 1/40 bukan banyak pun. Tolak sikit, maka ada balance lagi lebih kurang 50,000 lebih. Kita pun boleh dalam bank sebagai simpanan. Boleh dalam bank. Kemudian bila pun dalam bank, di sana satu lagi zakat, nama dia zakat simpanan. Zakat harta kita panggil. Maka bila kita simpan dalam bank, adakah PT yang masuk dalam bank itu kena zakat perniagaan pula? Zakat pendapatan lepas zakat apa harta pula? Jawabnya tak kena. Kerana duit itu sudah dizakati. Kena atas zakat pendapatan. Kita pun simpan 40,000 sebagai contoh. Kemudian habis tahun, mari lagi tahun depan. Dengan jumlah yang sama. Kita pun boleh 60,000, kita pun keluar zakat 2.5%. Kemudian kita pun masuk balance 50,000, 40,000 dalam bank pula. So dalam bank itu tadinya ada 40,000, cara 40,000 jadi 80,000. Maka dikali itu
kena zakat simpanan untuk 40,000 hak dulu. 40,000 baru tak kena sebab dah, kalau ada 40,000 lagi lah simpanan itu. 40,000 sebab 40,000 itu ialah harta simpanan yang sudah berlalu padanya setahun. Dulu tak kena sebab ambil dah atas ni, kena hak ni. 40,000 lagi tak kena sebab ambil dah daripada zakat. Tak akan kena 2 kali zakat pada harta yang sama untuk tahun yang sama. Kemudian begitulah sama-sama. Walau lah contoh. Mari tahun depan boleh 120,000 juga, lebih kurang tolak tinggal 60,000 tolak, simpan lagi 40,000. Hak hari tu 80,000 dak gerak, contoh. Dak gerak 80,000. Masuk 40 lagi jadi 120,000. Maka kena zakat pendapatan yang ini dan yang itu 80,000 tu saja. Hak lama, hak dah masuk tahun yang setahun berlalu. Hak 40 baru masuk dah kena sebab zakat dah. Ini makna thina. Tidak boleh satu harta yang sama dizakati 2 kali dalam tahun yang sama. Ini dilarang oleh Islam. Ini juga menunjukkan bagaimana Islam bukan nak kena orang kaya. Kalau nak suruh dia ada responsibility, dia ada satu orang panggil al-mas'uliyah, pertanggungjawaban terhadap orang di sekeliling dia. Jangan mentang-mentang dia kaya maka dia kekeh sekor. Dia ada tanggungjawab orang miskin, orang makmur sekali. Dalam kes ini, kes meniaga pun sama juga. Tiap harta yang kita beli untuk kita meniaga, maka mesti ada syarat yang lain. Tidak boleh dizakat 2 kali pada harta itu jika sekiranya pada harta itu ada 2 kena zakat daripada 2 sudut yang berbeza. Sebagai contoh, dia akan bawa contoh nantinya. Wa 'ala hadha law ishtara ardan dhira'iyatan lit-tijarah. Sebagai contoh, satu orang dia beli tanah pertanian dengan tujuan untuk dia jual. Dia beli tanah pertanian, tujuan dia beli untuk dia jual. Dia akan cari pembeli-pembeli, orang yang tanam kelapa sawit ke, orang yang tanam padi ke, orang yang tanam apa pun, dia akan cari. Tujuan dia beli ni untuk dia jual. Fazara'aha, kemudian bulan-bulan sambil tunggu orang jual tu, dia pakai ke dia dulu. Mungkin nak tambah minat lagi, tambah minat orang nak beli ni, mungkin ada tanah pertanian kosong, tak kuat apa kita kata demand untuk orang beli. Bila dah ada barang, kuat lagi orang nak beli pun tanam pokok. Wa akhrajat ma yajibu fiha al-ushur. Tanah punya tanah sampai setahun keluar hasil, boleh hasil lah. Tujuan untuk apa benda nama ni, dijual tanah ini, maka dapat hasil. Dia pun daripada hasil contoh padi, dia pun keluar daripada hasil padi itu zakatnya 1/10. Dia keluar zakat padi. Iktafa bi zakatil ushri 'anil khariji. Di mana kita semua sekali tahu zakat pertanian ini dia tidak kira tahun, dia kira hari menuai. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Dikeluarkan zakat pada hari menuai. Mana kalau barang tu setahun 2 kali tertuai, cukup syarat-syarat zakatnya 2 kali keluar zakat, maka dia berkeluar zakat. Kemudian tanah yang tujuannya untuk dia jual inilah barang meniaga. Cukup setahun, mari satu lagi zakat, itu zakat perniagaan. Dibayar dah, dalam tempoh setahun dibayar dah zakat pertanian yang dia tanam pokok di bawahnya itu, di dalam tanahnya itu. Cukup setahun, siapa pula mari zakat selagi pada harta yang sama. Itu zakat perniagaan. Maka walam tajib zakatut tijarati 'anil ardi nafsaha. Di kala itu tidak wajib lagi dia mengeluarkan zakat perniagaan bagi tanah yang dia nak jual itu, kerana dia dah keluar zakat daripada hasil tuaian tanaman yang dia tanam di atas tanah itu. Tak kena dah zakat. Hatta la taqarrara az-zakatu fi malin wahid. Begitu kaedahnya supaya tidak berulang-ulang 2 kali zakat pada harta yang sama pada tahun yang sama. Ini nyaknya ke dia. Sekadar tanah dan aku lagi, piti mampu dah. Dia menanam keluar zakat, lepas tu nak suruh tang zakat berniaga pula. Tak kena, ini tak adil, tak kena 2 kali. Wa khalafa ba'd al-fuqaha'i faghalabu zakat at-tijarah. Di sana ada ulama yang mengatakan, kata Qardawi, jika sekiranya dia menanam tanaman dalam tanah yang dia nak jual itu, kemudian dituai hasil,
yang cukup nisab, dia jangan keluar zakat pertanian. Dia keluar zakat perniagaan. Zakat cukup setahun atas nilai tanah itu. Jangan keluar zakat pertanian. Hak tadi kata, kalau dia keluar zakat pertanian, maka zakat meniaga tak kena dah. Meniaga atas tanah tu. Jika sekira, sebagai contoh, kita buat contoh. Satu orang yang beli kereta dengan tujuan untuk jual kereta. Kemudian bulan-bulan dia nak jual kereta itu, dia bagi sewa kereta itu. Sementara tunggu orang nak beli. Ada orang nak sewa dengan harga yang mahal, dia bagi sewa. Bila dia bagi sewa, maka sewa ni satu perniagaan yang kita kata lain daripada tujuan asal dia beli kereta itu. So atas kereta itu ada dua niat perniagaan. Satu niat asal itu untuk jual, satu niat yang berlaku di tengah-tengah itu, iaitulah bagi sewa. Sementara tunggu orang nak beli. Mungkin bila orang tengok kereta tu pergi mari ramai orang tahu, maka orang berminat nak beli. Seumpamanya, maka dikali itu, apabila dah sampai setahun, dia kira keuntungan daripada penyewaan itu dapat nisab dan dia keluar zakat daripada itu. Maka dikali itu tak payah dah dia kira dalam bentuk zakat perniagaan dengan tujuan untuk dijual kereta tu, tak payah kira dah. Kan dia dah bayar daripada itu. Saya beri contoh yang mudahnya, dia ada 10 hutih kereta. Zakat berniaga ni mudah je, modal tolak untung, modal campur dengan untung, campur dengan kos, tolak dengan kos yang terlibat, lebihan itu nisab, maka itu dikeluarkan zakat. Itu zakat perniagaan. Dia ada 10 hutih kereta. Kemudian sutir daripada 10 hutih tu tadi dia buat menyewa. Buat menyewa sampai setahun dengan izin Allah. Maka hak sutir tu, keuntungan menyewa tu sendiri ditolak daripada kos semua sekali, ada nisab. Dia pun keluar suku hak sutir tu. Maka bila dia nak kira zakat perniagaan dia tak payah kira dah 10 hutih, 9 hutih saja. Sebab hak sutir tu dah bayar dah zakat dia melalui penyewaan yang berlaku ke atasnya. Ada dua meniaga di situ. Dia beri contoh sini tanah. Tak boleh berlaku dua kali zakat pada harta yang sama. Di sini ada ulama yang mengatakan tak. Jangan. Kalau mau ada tanah, walaupun mau kena zakat daripada pertanian yang mau tanam, jangan bayar zakat pertanian tu. Kira yang meniaga bayar zakat atas harga tanah yang nak jual itu. Jangan kira atas ni. Kira atas nak meniaga. Hak berlaku tengah-tengah tu tak diambil kira. Kerana asalnya tanah tu dibeli dengan tujuan untuk dijual. Bukan nak bertani di atasnya. Maka yang asal tu dikira zakatnya. Bukan apa yang berlaku di tengah-tengahnya. Cumanya dikata wa dhahaba ba'dhum. Ada setengah ulama kata apa? Bi ijabiz zakatai. Tak kena dua kali dia kata. Ni tak berat. Dua kali kena. Dua kali kena mana dia kata? Kada boleh satu zakat yang sama pada tahun yang sama kena dua kali zakat. Dia kata kena juga. Pasal apa kena? Inna sababa hadhihi ghairu sababi dhalik. Sebab tak sama. Lepas tu kena dua kali dia kata. Hak ni dia kena zakat sebab dia bertani. Kena zakat pertanian. Hak ujung sekali lagi kena cukup setahun, kena zakat meniaga pula. Sebab tujuan asal dia beli untuk dia meniaga. Benda tak sama dia kata. Maka sebab itu kena zakat dua kali. Wa sana'udu ila hadha ba'd. Qurtubi kata saya hanya bawa gazet dulu, kita cerita lebih lanjut KG tajuk ni. Dia buat gazet dulu. Perbahasan tu ada lebih panjang lagi. Baik. Idza 'arafna mal at-tijarati ma hu faqad baqiya 'alaina an na'rifa shurut zakati. Setelah kita semua sekali boleh faham apa yang dimaksudkan dengan perniagaan, harta perniagaan, barang perniagaan. Siapakah yang dikira bila dia beli barang dan dikira dia ni orang meniaga? Siapa dia yang dikira bila beli barang dia ni bukan orang meniaga? Setelah kita boleh faham benda itu, baki lagi tidak tahu apakah syarat-syarat bila dia nak mengeluarkan zakat daripada perniagaannya ini. Maknanya sesiapa sahaja beli barang dengan tujuan untuk dia jual, maka dengan itu dia sudah terlibat dengan zakat perniagaan.
Kena tidak kena ujung kira. Tak semestinya semua orang berniaga kena zakat. Tak mesti. Ada orang berniaga tak kena zakat. Bahkan ramai orang berniaga tak kena zakat. Tak mesti. Ada orang berniaga para hadirin. Barang dalam kedai. Capur dengan pitih tangan. Tolak kos. Akhir sekali tinggal balance 300 riyal je. Nak makan kedarah pun tak cukup. Tak kena zakat. Ada orang barang yang dalam kedai capur dengan pitih tangan, capur dengan liability orang panggil, dengan kos-kos, akhir tinggal balance 10,000. 10,000 bukan nisab, maka tak kena zakat. Tak kena zakat. Tetapi kita kena ingat, faman tatawwa'a khairan, siapa dia yang nak keluarkan zakat juga, walaupun tak kena dari segi wajibnya, fahuwa khairul lah, itu baik bagi dia. Kena tajuk asalnya kena ingat. Zakat ini di samping untuk kita kata melepaskan tanggungan kewajipan, tujuan yang lain juga ialah untuk membersihkan harta. Sikit banyak kalau saya kalau ikut kena, kalau ikut kira ni tak kena zakat puasa 10,000 je. Nisab sekarang ni 14,000 lebih. Tak kena, tapi keluar zakat. Dengan tujuan untuk membersihkan harta. Dan kalau kena orang lebar sikit lagi, apa orang panggil, belanja dia ni dia tak tolak terus. Mana kita kata barang, modal, kemudian capur dengan untung, kemudian tolak liability, lepas tu mesti ada gaji dia ada orang meniaga. Tak kira tu gaji dia. Kita kena ingat meniaga ni bukan, zakat meniaga bukan ambil pada untung saja. Zakat meniaga ialah modal campur untung. Kemudian tolak liability, bil api, bil air, menyewa, begini. Berapa balance yang ada. Bukan ambil untung saja. Tak ada giang lah orang miskin sampai sudah. Bil macam-macam timbul. Semua sekali itu modal, campur untung, tolak liability, maka itulah kita kata pusingan perniagaan kita ambil 2.5%. Setelah tolak apa kita kata gaji tokai. Ada orang tak tolak tu gaji. Dia modal campur dengan untung, kemudian tolak orang panggil kos, tolak kos, balance ada 40,000. 40,000 ni gaji tokai dah ambil lagi, 40,000 setahun. Dah ambil lagi tokai lagi, tak dikira atas 40,000 lalu 2.5% tolak. Ada apa-apa. Allah beri pahala banyak pada dia. Harta dia bersih insya-Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau mengerti terima kasih aku tambah, Allah Taala kata. Kerana mu sendiri ni boleh harta aku beri. Kalau tidak aku beri, cuba ayat siapa dia beri. Kalau mu kata kederakmu sendiri, pasal apa tidak hari-hari hutang? Bodoh. Siapa ada hari rugi? Kalau mu sendiri hutang ni kamu. Atas kederakmu seorang. Pasal apa panggil mu nak hutang 100 jadi boleh hutang 70 je kalau atas kederakmu sendiri. Beritahu ke kederakmu, mu ikhtiar je, jangan berinya aku. Dan bila aku beri dan mu sedar aku beri, syakartum, mu bersyukur, derma, sedekah, zakat semua sekali, la azidan aku tambah. Aku tambah. Wa ra'su malit tajir imma nuqudun أو سلع مقومة بالنقود فأما النقود فلا كلام فيها. Baik. Modal orang yang meniaga ni benda modal dia. Sebab itu sebut gitu. Bila nak kira zakat perniagaan, modal campur untung. Modal dia apa? Boleh jadi modal dia berbentuk duit. Hak ada tangan dia lah. Dia memang jual kedai rocik, tapi tak kata tak pitih sekepeng tangan. Tokai mari, apa panggil supplier mari, ada siap pitih cash. Ataupun modalnya berbentuk silak, barang-barang dagangan, barang-barang jualan, barang-barang perkhidmatan, muqawwamah bin nuqud, yang dikira dengan duit, yang dinilai dengan duit. Maknanya bila mu nak start kira zakatmu, dah diriwayat cara kiranya lah modal campur untung. Dan modal tu benda apa? Pitih tangan barang dalam kedai. Dan barang dalam kedai ni pula bila nak keluar zakat, mestilah dia bertukar jadi ringgit. Tidak nak keluar zakat mana bodoh. Pitih ada berapa tangan? Ada 5,000. Lepas tu lagi obat nyamuk ada 10.
apa panggil colok ada 15. Gigi ada 20. Mesti ditukar kepada ringgit. Dinilai pada ringgit. Cara nilai ni tak payah mana? Rojok pada bil lah. Nilainya lah harga masa membeli. Kemudian bahkan kalau dia terlibat dengan turun naik, dengan jujur maknanya memang barang ni terlibat dengan turun naik, kalau lama sikit jadi murah, kalau apa panggil ada retok sana sini mungkin harga dia murah, atau tak pula benda-benda yang menjejaskan harga ada situ. Baik, jadi cuma kena jujur. Allah Maha mengetahui. Jadi pitih tangan dengan pitih dalam bank dengan capur dengan barang-barang yang dinilai dengan duit. Fa amma an-nuqud fala kalama fi. Adapun duit tak ada masalah lah, selesailah duit. Duit dah, pitih dah. Tak payahlah nak susah sangat pitih. RM100 nak kata RM80. RM100 lah pitih saya ada 100 tapi saya nak istiar 80 je. Allah lah nak masuk neraka. 100. Tak ada isu. Wa amma as-sila' wal 'urud fa yushtaratu li wujubi az-zakah fiha ma yushtaratu li zakati an-nuqud من حولان الحول وبلوغ النصاب المعين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الأصلية. Barang-barang dagangan ini bila menilai pada duit, kemudian campur dengan pitih ada tangan, kita bagi keuntungan ataupun modal yang berbentuk duit, kapuh dua perkara ini, maka disyaratkan dia diwajibkan zakat padanya sama dengan syarat yang diwajibkan ke atas emas dan perak, iaitu berlalu padanya setahun. Jadi berniaga, nak kira zakatmu bukan kira hari-hari, bukan kira bulan-bulan, kira setahun sekali. Pitih tangan capur dengan modal, dia telah terlibat. Alhamdulillah hari ini biasa meniaga hari ni dengan bil. Jarang berdoa dok bil. Biasa orang meniaga yang bijak ada catat dengan pen, dengan dalam buku 35 apa semua sekali. So dia tahu ada kunci kira-kira orang panggil. Ada kotak-kotak yang mungkin tak dicatat. Tak apalah hak ni kita pakai anggur-anggur orang panggil, pakai anggur-anggur. Kita boleh tahu orang meniaga kalau lama dia meniaga. Bahkan kalau dia tak catat 8 bulan dia tak catat. Ataupun 11 bulan dia tak catat, dia boleh gunakan bulan yang terakhir untuk dikiaskan pada semua bulan. Kalau dia sedar perniagaan dia macam tu, meniaga dia ni itulah meniaga dia, banyak sikit pun ni lah dia, maka dia pakai sebulan, ada ingat bil terabuh habis semua sekali. Ada sebulan je comel molek bil dia tolak cabut, dan meniaga benda yang sama. Pakai tu untuk dikalikan dengan apa ni, kedua-dua belah bulan. Kemudian mestilah campuran modal dan pitih tangan itu sampai nisab yang tertentu yang akan disebut nantinya. Kemudian tolak hutang. Hutang itu ialah apa dia? Hutang yang melibat dengan berniaga. Tak kira habis semua hutang, tak ada skepeng dengan berniaga. Hutang melibat dengan liability. Hutang barang, hutang apa, melibat dengan hutang itu. Kemudian wal fadl 'anil hawaij al asliyah. Dan mestilah yang lebih itu lebih dari telah ditolak hajat-hajat keperluan asasi dalam perniagaan itu. Sewa kedai, gaji pekerja, KWSP, mana lagi weh? Sokso, api, air, GST, tolak semua sekali. Tolak. Kenapa tolak? Kerana bukan BT-mu. Ini bukan BT-mu. Mu hanya boleh keluar zakat BT-mu. Ini bukan BT-mu. Ini BT TMB, ini BT 1, ini BT, bukan BT mu. Ada yang keluar zakat BT 1 pula. Satu bayar lah. Tolak satu, tolak TMB, tolak sewa rumah, tolak semua sekali. Sebab tu para hadirin sebenarnya kaedahnya mudah. Awak keluar zakat daripada PT awak. Sebanyak mana bukan PT awak, keluar zakat bawah jarima apa? Tolak semua sekali. Wa qad rajahna anna nisab an-nuqud fi 'asrina al-an ma yu'adilu qimata 85 jaraman min az-zahab. Dan kita dah rayak itu nisab. Mudahnya berapa nisab? Yang kemudiannya siapa dia sapa nisab dia kena bayar zakat, ialah nilai 85 gram emas. Tak kira tahun 2000 ke, tahun 4000 ke, tahun 4 juta ke, inilah nisab dia. 85 gram emas. So nak tahu berapa nisab, berapakah lebihan yang tinggal yang dikira mu ni orang kaya.
Nisab maknanya hak yang menjadikan orang tu kaya. Siapa hak tu dia kaya. Walaupun orang nak panggil dia orang kaya. Dan bila dia mu kaya, bukan sekadar mu boleh je, boleh pakai kereta besar je, mu kena keluar zakat. Dan zakat dah ambil banyak, ambil sikit je, 2.5%. Tak celah gigi je zakat ambil. Dan pada Allah Ta'ala bubuh dalam api neraka, bulan-bulan sikit tak mu keluar zakat. Dan lebih kurang, tak silap saya hari ni, sekarang ni 14,500 gitu. Nisab sekarang ini. So lepas modal, capur dengan pitih tangan, capur tolok liability orang panggil, tanggungan, tolok sewa apa semua sekali dengan perbelanjaan, gaji token. Gaji token kena ada gaji token. Cuma gaji token itu perbelanjaan token itu dah ada dah. Pusat zakat pun dia dah buat dah. Berapa ribu seorang. Jangan apa 100,000 gaji mana? Ada gaji-gaji dia. Gaji token, keuntungan token semua sekali tolok penggunaan dia, penggunaan anak bini dia, ada lebih di situ. Maka lebih itu nisab. Tolak capur lebihnya ada balance RM16,000. Kena zakat. Bukan serema 2.5%. Kalau RM16,000 berapa? Ni. RM10,200 kan? RM16,000 300-400 lah kena. Orang ada pitih RM16,000 zakat RM400 contoh, tak buat tubik, tak ada arah lah para hadirin. Tu puan seorang RM20, RM20 bayar RM400. Dah ada orang para hadirin, dia beri derma tapi tidak keluar zakat. Orang ni masuk neraka. Kerana zakat ini hukumnya wajib dan dia perlu niat. Derma ini, sedekah ini sunat aja. Sebab itu apa orang panggil, kita kena ada kira-kira untuk keluar zakat. Lepas zakat itu nak derma. Dan kalau kita payah nak buat kira, kita ambil hak berat sekali. Ambil wak berat atas diri kita. Wak berat ni mudah cerita lebih kurang lah walak bagi orang yang sederhana. Dia kira pitih dia setahun 100,000. Maka 100,000 zakatnya 2,500. Betul lah? RM2,500. RM2,500 lebih kurang 200 sebulan. Zakat dia. Dia kira berat. Rebah gitu lalu. Bagi orang yang sederhana. Dia pun niat RM200 keluar zakat. RM200 nak keluar sebulan sekali pun boleh. Nak keluar RM2,500 sekaligus. Niat zakat bayar ke amil ke beri sedih pada asnah. Kita akan bincang nanti tajuk itu insya-Allah. Dia berat diri dia. Jangan orang meniaga sejuta 100,000 dibubuh tu. Bukan berat tu ringan. Ini orang sederhana. Berat lalu. 200 bulan kira zakat. Ya Allah Tuhan aku nak kira pun tak kerti dah ni. Beri berterabuh habis dah semua sekali ni. Tak dua-duanya dah habis. Dan aku yakin sepenuh dengan piti masuk kocik aku ni memang tak boleh 100,000 hak tinggal ni. Cuma aku bubuh 100,000 berat atas aku dengan erti 2,500. Inilah zakat aku ya Allah. Mudah-mudahan mu terima. Walaupun agak tidak comel orang panggil. Comelnya kita kira. Dan kira ni di samping ada kelebihan boleh mengeluarkan zakat seperti yang dikehendaki oleh Allah, ada kelebihan yang lain untuk membina perniagaan yang lebih sistematik. Mudah kita nak kira. Ada kunci kira-kira orang panggil, nak tahu untung duduk di mana, rugi duduk di mana, semua sekali. Orang berniaga reti lah benda ni. Walakin mata yu'tabaru kamalun nisab. Baki lagi, setelah mana tentulah modal, capur, pitih tangan, tolok, tanggungan, hak lebih itu nisab. Nisab ni nak start kira masa mana? Hal yu'tabaru fi akhiril hawli faqat? Adakah dikira pada penghujung tahun sahaja? Maksudnya kita start berniaga bulan 1. Modal RM300. RM300 semua orang tahu bukan nisab. RM300 je modal. Kemudian walaupun RM300 bulan 1, bila mudah sebut dia, bila mudah termasuk dalam takrif seorang peniaga yang berniaga bulan 1, start bulan 1, jalan dah, kira dah. Bulan 12 ujung tu audit. Kalau audit itu yang setahun itu mencapai nisab, kena zakat.
Nisab pada hujung tahun. Pada hujung tahun. Mula-mula cukup nisab kali nisab tak kira. Hujung dia baru kira. Ini pandangan pertama. Am yu'tabaru kamaluhu fi jami'il hawli min awwalihi ila akhirih? Ataupun adakah diambil kira cukup nisab yang menjadi wajib keluar zakat itu pada sepanjang tahun, awal hingga akhirnya? Maknanya begini. Satu orang berniaga, dia start berniaga modal 400 riyal bulan 1. Kalau dia kena 400 riyal modal, tak kena zakat. Itu bukan nisab. Bukan nisab. Bulan 2 berniaga, bulan 3 berniaga, bulan 4 modal capur dengan untung, pitih tangan orang panggil, bulan 4 capur dengan tolak liability, dah jadi 16,000 dah ketika itu. Bulan 4 baru start kiraan niaga dia. Bulan 5 pun sama, bulan 6 pun sama, bulan 7 modal capur pitih tangan tolak liability 700 riyal tinggal. Berhenti, stop, putus. Haul putus walak apa ni? Putus walak situ. Tak kira dah. Bulan 8 berniaga, bulan 9 berniaga, bulan 10 berniaga, barulah mari balik. Modal capur ni mari balik 20,000. Bulan 10 start kira semula. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 5 mampu pula. Bulan 5. Bukan mampu kira pergi melacung. Kira dia joli, mampu berniaga. Mampu kerana kira lain tak kira ni. Mampu berniaga. Bulan 5 mampu pula. Bulan 5 mampu. Butuh walak pula. Bulan 6 tu dia. Ada yang mengatakan begitu. Kita akan bahas satu-satu insya-Allah di pandangan yang kedua. Am yu'tabaru fi awwalil hawli wa akhirih duna ma bainahuma. Pandangan ketiga mengatakan dikira daripada permulaan modal campur pitih tangan cukup nisab, kemudian di hujung tahun. Contohnya dia berniaga bulan 1 modal 4,000. Kemudian tak kira lagi, tak start lagi lah sebab bukan nisab. Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Bulan 4 barulah modal capur dengan pitih tangan tolak-tolak sampai nisab. Bulan 4 start kira. Lepas tu bulan 4 tahun depan sekali lagi. Tengah-tengah tu apa jadi tak kira. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan kedua aku tak tahu, tapi ni lah ni ayatnya. InsyaAllah orang berniaga dia takak. Orang tak berniaga dia tak tahu benda. Takak. Aqwalun thalathah lil fuqaha. Qardawi tahfizahullah. Inilah 3 pandangan para ulama. Yang akan nantinya kita akan bahas satu persatu. Awaluha, kita ambil sikit. Pandangan pertama yang mengatakan bila mustaq niaga, situ start kira lalu, kena tak kena zakat ujung tahun. Dan bulan ni lah bulan Qamariyah, bulan Islam, bukan bulan Syamsiah, bukan bulan Masehi, bulan Islam. Saya sebut 1, 2, 3 yang mau ingat Januari, Februari, bulan Islam. Mana kalau kita start kena niaga Rejab tahun depan. Kalau start meniaga Rabiul Awal tahun depan. Itu Qamariyah. Dan oleh kerana bulan Qamariyah lebih pendek daripada bulan Masehi, maka kalau kita kira pakai bulan Masehi banyak dah kena. Kena ambil yang paling ihtiyat, kiraan Islam, bulan Islam, dan dia lebih pendek lagi. Tempohnya jika dibayar dengan bulan Masehi yang lebih panjang. Pandangan pertama yang mengatakan bila mustaq berniaga 15 bulan 1, maka kiraan zakatmu 15 1 2018, kiraan zakatmu bulan 1 pula 15 bulan Muharram tahun 1439, maka kiraan zakatmu kena start kira zakatmu 15 Muharram 1440. Tak kira berapa pun modal mustaq tu, tak kira 10 riyal ke 15 riyal ke 18 riyal, tak kira. Mudah kira orang berniaga, mudah terlibat dengan zakat. Kena tak kena, hujung tahun baru tahu. Mungkin kena, mungkin tak kena. Wa huwa qaulu Malik, ini pandangan Imam Maliki. Wa nass Syafi'i fil dan merupakan nas yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Annahu yu'tabaru fi akhiril hawl faqat, iaitu diambil kira
kena zakat tak kena zakat ni pada akhir tahun sahaja. Li'annahu yata'allaqu bil qimah. Kerana akhir sekali, walaupun mu nak kira sebulan sekali ke, nak kira awal bulan, tengah bulan, akhirnya ianya melibatkan nilai. Dan nilai ni benda yang melibatkan sikit, banyak, turun, naik, jatuh, naik, semua sekali. Wa taqwimul ardi fi kulli waqtin yashaq. Kalau sekiranya mu suruh kira benda yang dinamakan nilai ni sebulan sekali, tiap-tiap kali, maka ini menyusahkan. Bahkan boleh jadi orang yang ambil sistem ekonomi moden hari ni, syarikat sendian berhad semua, dia ada annual report setahun sekali. Dia tidak buat report ini bulanan. Dia bahkan 6 bulan pun tak, setahun sekali. 2 tahun sekali pun tak boleh, setahun sekali. Kerana setahun sekali ini orang panggil mudah untuk buat pengiraan dan mudah untuk mulakan apa yang baru dan mudah untuk muhasabah, untung dan rugi berniaga, nak terus ke nak berhenti dan seumpamanya. Maka mungkin diambil daripada sistem zakat ni juga. Fa'tubira hal wujub wa huwa akhirul haul, maka diambil kira di hujung tahun tu. Kerana apa? Kerana di hujung tahun itulah barulah wajib seseorang itu mengeluarkan zakat. Bila mu meniaga bulan Muharram 1439, maka Muharram 1440 wajiblah atasmu zakat. Wajib bukan bayar zakat. Kata wajib mana bah? Kira. Berak-berak kira tak cukup nisab, maka mu tak wajib dah keluar zakat. Dengan maksud bila cukup setahun boleh jadi wajib kena zakat atasmu. Kalau ikut dah sampai setahun, maka kira. Tengok syarat-syarat nisabnya, dari sudut perbelanjaannya semua sekali. Lepas tolak-tolak tak cukup nisab, maka tak kena. Kenapa tak kena? Kerana tak cukup nisab. Tahun cukup dah, lain semua cukup. Kerana kis nisab ada. بخلاف سائر الزكوات لأن نصابها من عينها والله أعلم. Saya pun mau tasdik 3 je, nak lebih mati lagi pun tak ada dah, aku nak reka diri. Jadi insya-Allah sambung lain soal pula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.